Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulfikar Fahmi bin Mak Sarif, moderator anda pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang kajian isu cabaran pembelajaran secara alam maya. Izinkan saya untuk menjemput barisan-barisan panel jemputan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Afiq Ikhwan bin Muhammad Arifin. Okey, Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Ikhwan bin Amiruddin. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syuhada binti Muhammad. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Syawin Chandra Ismitaras. Boleh panggil saya Syawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahada binti Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi Fitri bin Yusof. Hai, saya Amirul bin Muhammad Iman. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel semua. Seperti kita sedia maklum, pendidikan maya bermaksud pendidikan yang dijalankan dalam talian. Baru-baru ini, kerajaan telah memperkenalkan pendidikan maya di negara kita dalam usaha untuk meneruskan pembelajaran. Jadi persoalan saya adalah, apakah permasalahan kajian bagi kajian ini? Dipersilakan saudara Ikhwan untuk menguraikan persoalan ini. Okey, terima kasih kepada moderator. Alright, masalah-masalah yang sering dihadapi secara pembelajaran secara alam maya adalah yang pertama, mereka kebanyakan tidak mempunyai kautar internet yang mencukupi. Ini menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk fokus di dalam kelas. Yang kedua, mereka ni tidak mempunyai mereka tidak mempunyai kemudahan komputer ataupun telefon bimbit. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, mungkin agak sukar bagi mereka mengikuti pembelajaran di dalam talian. Dan yang terakhir, biasanya adalah suasana pembelajaran yang tidak selesa. Alright, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ikhwan atas perkongsian yang sangat berguna itu tadi. Kita akan berpindah ke soalan yang kedua, iaitu apakah objektif kajian bagi kajian ini? Dipersilakan saudari Syuhada untuk memberikan penjelasan. Terima kasih kepada saudara Fahmi. Objektif kajian kami iaitu mengenal pasti permasalahan pembelajaran secara alam maya yang dihadapi oleh pelajar. Seterusnya, kami akan menerangkan cabaran ke atas pelajar. Seterusnya, kami akan menghuraikan impak ke atas emosi pelajar dalam pembelajaran secara atas talian. Baiklah. Seterusnya, apakah kajian lepas yang selari dengan kajian ini? Hasil daripada penelitian kajian lepas yang telah dihasilkan oleh Universiti Indonesia dapat manfaat daripada aplikasi Zoom Meeting yang digunakan dalam proses pembelajaran secara alam maya pada masa pandemik COVID-19. Menurut kajian tersebut, di dalam artikel ini telah menjelaskan bahawa pada waktu ini pembelajaran secara alam maya perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya rantaian COVID-19. Dalam menjalankan pembelajaran online, tentunya pelbagai platform yang perlu digunakan dalam proses pembelajaran. Antara platform yang digunakan adalah Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet seperti yang kita gunakan sekarang ini serta Webex antara aplikasi yang digunakan oleh Universiti Malaysia Terengganu. Profesor Dr. Hamka daripada Universiti Muhammadiyah Indonesia, beliau menerangkan bahawa platform aplikasi Zoom Meeting banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran atas talian. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syuhada atas perkongsian itu tadi. Apakah ada kajian-kajian lepas yang lain yang sesuai dengan kajian ini? Dipersilakan saudara Amar untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada tuan moderator yang handsome. Berdasarkan penelitian saya yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ikhwan Ngadi daripada Universiti Sains Islam Malaysia berkaitan dengan kesan daripada pembelajaran online pada suku tahunan, iaitu pada awal Mac kita dikejutkan dengan satu wabak, iaitu wabak COVID-19, sesuatu yang boleh menarik handbrake di mana perkara yang kita selalu lakukan menjadi tiada boleh dilakukan. Cabaran para pengajar yang boleh dilakukan untuk melakukan secara aktiviti pembelajaran, iaitu sebelum ini aktiviti pembelajaran dilakukan secara PDP. Tapi setelah kita dilanda dengan wabak COVID-19, kita dengan pembelajaran secara alam maya, iaitu ODL. Dan kajian mengatakan secara 60% ataupun kurang 60% para pengajar tukar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Melalui daripada aktiviti pembelajaran ini, kesan kepada emosi juga memberi peranan. Pada permulaannya kita pihak kerajaan telah melaksanakan PKP, tetapi lama kelamaan
berubah kepada PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, selama 4 minggu, iaitu berkurang sebulan. So di mana di situ para murid berasa bosan kerana tak boleh buat apa sepanjang sebulan itu berlaku. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Ahmad di atas perkongsian yang sangat berfakta itu tadi. Seterusnya, saya ingin Saudara Syafie mengupas sedikit tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Terima kasih Encik Fahmi. So seperti semua orang yang tahu, kajian metodologi ada dua kaedah yang untuk menggunakan, iaitu kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif. Kami telah menggunakan kaedah pemerhatian bagi mengenal pasti cabaran pembelajaran secara alamiah di kalangan pelajar. So ramai pelajar berhadapan dengan masalah ini. Oleh hal demikian, pelajar melepaskan perasaan mereka di media sosial. So dengan pemerhatian ini, kami mendapati ramai pelajar perlukan data internet ataupun rangkaian internet kepada orang-orang untuk meneruskan pembelajaran atas talian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Syafie di atas perkongsian yang sangat terperinci itu tadi. Bagi saudari Adah Syahadah pula, apakah metodologi yang lain yang digunakan dalam kajian ini? Terima kasih Saudara Fahmi. Saya akan membentangkan kajian metodologi menggunakan kaedah kuantitatif. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran pembelajaran secara alamiah di kalangan pelajar. Kajian ini telah menggunakan borang soal selidik melalui Google Form yang dikongsi menerusi WhatsApp dan Facebook melalui data responden yang didapati seramai 150 responden yang telah menjawab borang soal selidik tersebut. Soal selidik itu mempunyai dua bahagian. Terdapat beberapa cadangan yang telah memperolehi menerusi kaji selidik yang diperoleh oleh pekaji, rata-ratanya kurang bersetuju pelaksanaan kelas dari rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Syahadah di atas perkongsian yang sangat berguna itu tadi. Seperti yang kita sedia maklum, aliran idealisme telah diterapkan dalam pendidikan. Idealisme adalah filasat yang berpendapat bahawa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia. Untuk menjawab persoalan ini, saya menjemput Saudara Nazmi untuk memberikan jawapan. Terima kasih Saudara Fahmi. Jadi suka saya ingin kaitkan dengan hujah yang dibentangkan oleh Saudara Fahmi seperti tadi mengenai falsafah idealisme. Hujah-hujah yang bakal saya ketengahkan ini adalah berpandukan falsafah idealisme. Okey, yang pertama, hasil kaji selidik daripada Kementerian Pelajaran Malaysia melibatkan hampir 900,000 orang pelajar menunjukkan 37% pelajar tidak mempunyai peranti. Hanya 6% pelajar mempunyai komputer peribadi, 9% mempunyai tablet, sementara pemilikan telefon pintar agak tinggi pada tahap 46%. Jadi penyelesaian masalah yang boleh saya ketengahkan adalah untuk mewujudkan satu inisiatif untuk meningkatkan pemilikan peranti harus dilaksanakan. Ini termasuk memberi geran untuk membeli peranti, mewujudkan skim pinjaman peranti seperti skim pinjaman buku teks. Jadi selain daripada itu, penyelesaian masalah yang boleh dilakukan adalah dengan mengusahakan pelaksanaan pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP perlu dilipat gandakan agar akses kepada internet berkelajuan tinggi dan mampu milik dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat. Jadi capaian internet di negara kita masih dianggap lemah dari segi liputan dan kelajuan akibat kekurangan rangkaian gentian optik. Jadi usaha yang perlu dilakukan adalah menggantikan rangkaian gentian optik di negara kita Malaysia tersebut. Dan akhir sekali, usaha yang membantu dalam menghadapi cabaran kelas secara ayat alamiah ini ialah dengan mengambil pembantu guru ataupun tutor dalam kalangan graduan baru untuk menyertai program bimbingan pelajar sekaligus menangani masalah pengangguran belia. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Saudara Fahmi. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Nazmi di atas perkongsian yang sangat terperinci itu tadi. Apakah langkah yang proaktif yang Saudara Amir rasakan sesuai bagi kajian ini? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Hari ini saya nak sampaikan penyelesaian dari aspek individu. Untuk mengelakkan masalah pembelajaran online, individu perlulah menyusun jadual harian mereka supaya dapat mengikuti kelas online tanpa diganggu oleh aktiviti lain. Selain itu juga, individu yang ingin berjaya perlulah mempunyai semangat yang tinggi. Mereka hendaklah menetapkan pendirian dalam diri untuk menuntut ilmu tanpa alasan walaupun tanpa perlu pergi ke kelas. Seterusnya, kebanyakan insan yang berjaya terbentuk daripada dorongan dan restu ibu bapa. Selari dengan norma baharu, pembelajaran atas talian ini memerlukan komitmen dan sokongan tidak terhingga ibu bapa dalam membantu mendidik pelajar. Baiklah,
Kita ke soalan yang seterusnya. Saya rasa ini adalah soalan yang terakhir bagi sesi kita pada hari ini. Apakah rumusan yang boleh dirumuskan daripada kajian ini? Persilakan saudara Amir. Berdasarkan kajian ini dapat dirumuskan bahawa kesan pembelajaran di atas talian ini telah memberi implikasi yang sangat besar dalam dunia pembelajaran pada hari ini. Walaupun banyak perkara yang sukar diterima, tapi kita perlu akui bahawa ini merupakan norma baharu bagi menjamin kesihatan kita bersama. Akhir sekali, sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada hadnya kerana ilmu itu luas. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amir. Baiklah, kesimpulannya, murid-murid mestilah memanfaatkan pendidikan maya agar dapat menjadi golongan yang berilmu pengetahuan dan berminda kelas pertama serta dapat bersaing dengan murid di negara maju. Terima kasih diucapkan kepada semua panel yang sudi meluangkan masa untuk forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.